Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Duduk. Cikgu. Baik, apa khabar kamu hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, kita hari ini kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, bahasa Melayu untuk tahun 6 ya. Baik, tengok video aktiviti yang di dalam video nanti. Perhatikan betul-betul dan lepas ni kamu kenal pasti faedah daripada aktiviti dalam video tersebut. Sekejap ya. Baik. Apa aktiviti yang dilakukan dalam video tersebut? Senam robik. Siapa yang pernah bersenam robik? Okey, senam robik. Baik, apa faedah yang kita boleh dapat daripada aktiviti senam robik yang kita lakukan di sekolah dan juga di tempat-tempat rekreasi? Okey, Sarudi? Hilangkan stres. Menghilangkan stres. Okey. Syazwan? Mencerdaskan otak. Okey, siapa lagi? Yasmin? Badan sihat. Okey. Badan? Sihat. Badan sihat. Macam mana kita bila kita lakukan aktiviti senam robik ni kita nak kaitkan dengan kesihatan mental dan emosi kita? Okey. Okey, Aziz? Menghilangkan? Menghilangkan stres. Apa maksud stres ni? Tekanan perasaan. Kamu lagi stres tak? Pernah stres tak? Yasmin pernah stres? Okey, jadi kita naklah bijak menangani stres. Okey. Baik, pembelajaran kita hari ini kamu tumpukan perhatian. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah membina ayat menggunakan kata huruf dengan betul berdasarkan gambar, dan juga menulis 5 ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan struktur ayat yang betul. Pastikan kamu tumpukan perhatian. Di akhir pengajaran kamu, pembelajaran, kamu akan mendapat kedua-dua objektif tersebut. Okey? Okey, cikgu letakkan objektif ni untuk kamu ingat. Baik, seterusnya tolongkan buku teks kamu. Lihat muka surat 31. Okey, muka surat 31. Baca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey?
Okey, ada mustaqim. Okey, baca dengan sebutan yang betul. Silakan. Kata Melayu ada menyatakan bahawa otak yang cerdas terletak pada badan yang sihat. Oleh itu, sekiranya kita nak menjadi seseorang yang pintar, kita perlulah memastikan badan kita secara cerdas dan aktif. Okey, Yasmin. Baca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Bagaimanakah caranya? Banyak cara yang dapat kita lakukan demi menjaga tubuh agar sentiasa cerdas dan aktif. Antara caranya termasuklah menggunakan telur daripada badan. Berpeluh akan menjadikan tubuh sentiasa sihat dan mengekalkan suhu badan kita agar sentiasa normal. Okey, bagus Yasmin. Terima kasih. Silakan Syargi. Baca dengan sebutan yang betul. Cara yang paling mudah untuk kita mengeluarkan peluh daripada badan adalah dengan senam. Dalam hal ini, aktiviti senaman yang kita lakukan mampu mengeluarkan peluh daripada badan. Banyak jenis senaman yang boleh kita lakukan. Contohnya bersukan, berolahraga, berjogging, berbasikal, dan bermain permainan dan sebagainya. Apabila badan berpeluh, secara tidak langsung, berbagai racun dan toksik akan dikeluarkan melalui sel yang ronok. Okey, terima kasih Syargi. Baik ya. Apa faedah yang telah kita lakukan senaman? Okey. Semua toksik. Okey, cuba Syazwan. Berdasarkan teks yang kamu baca, apakah faedah melakukan senaman? Membuang toksik. Toksik itu apa? Bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh badan kita dikeluarkan melalui apa? Melalui liang. Jadi secara tidak langsung, okey duduk Syazwan. Terima kasih. Secara tidak langsung, badan kita menjadi apa? Sihat. Apabila badan kita sihat, secara tidak langsung otak kita akan menjadi cerdas. Okey, seperti kata pepatah Melayu. Okey, otak yang cerdas terletak pada badan yang sihat. Sekiranya badan kita sihat, kita boleh melakukan berbagai aktiviti dan kita dapat belajar dengan baik dan juga sempurna. Okey, baik. Sekejap lagi kita akan kenal pasti kata hubung yang terdapat dalam petikan yang kamu baca. Jadi sebelum tu, kita kenal pasti konsep kata hubung. Okey. Kata hubung ada berapa? Ada 3, iaitu kata hubung gabungan, pasangan dan juga kata hubung berpasangan. Apa tujuan kata hubung ni? Kita gunakan untuk apa? Okey. Ada Fitri? Untuk menghubungkan satu, dua ataupun lebih ayat ya, untuk kita menyambung ayat. Okey. Tadi kata hubung gabungan. Okey, kata hubung gabungan menggunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frasa dan juga klausa. Ni ayat ya. Contoh dia. Ada atau, bahkan, dan, lalu, kecuali, manakala, melainkan, padahal dan sebagainya. Kamu kena pasti betul-betul. Sekejap ni kita akan kena pasti dan akan tulis. Kamu akan mencatat ya. Okey, seterusnya kata hubung berpasangan. Dia ada 2 ya. Dia ada 2 kosong kata hubung berpasangan. Contohnya baik, maupun, kian, entah, sedangkan, ini kan pula. Okey, jadi kamu pastikan kamu faham konsep dia. Sekejap lagi kita akan cari kata hubung yang terdapat dalam petikan ini. Okey, kita akan lihat kata hubung pancangan.
Okey. Itu kita dah kena pasti kata hubung yang terdapat dalam petikan. Baik. Cikgu ada bekalkan kamu kertas A4. Okey. Okey, pastikan kamu keluarkan kertas A4 dan pen magic. Okey. Berdasarkan petikan yang kamu baca tadi, senaraikan kata hubung yang terdapat dalam teks. Okey. Cikgu rasa dalam 2 minit. Okey, senaraikan. Kena pasti kata hubung yang terdapat dalam teks dan juga senaraikan dalam kertas yang telah cikgu bekalkan kepada kamu. Okey, kita boleh gariskan dengan pensel dalam tu. Tulis besar-besar. Ingat lagi tak? Ingat kata hubung yang terdapat dalam petikan. Tulis besar-besar. Okey, garis dalam petikan dan catat pada kertas yang telah cikgu beri pada kamu. Terus catatkan perkataan saja Pastikan ada 3 tadi tu. Kata hubung, gabungan, pancangan dan juga berpasangan. Sikit. Dah kena pasti. Atau ada tak dalam petikan ni? Ada tak atau? Atau. Yang ada tak? Ada. Okey. Senaraikan berapa banyak perkataan yang kamu jumpa dalam petikan tips kesihatan tu. Sesuai dapat berapa? Salah gariskan je. Okay. Atau ada tak di situ? Ada tak? Okey. Cuba cari dan tengok ada tak kat situ? Ada tulis, catatkan di situ. Yang boleh. Okey, ada masih 1 minit lagi. Tulis ya, catatkan dulu, tak payah garis dulu. Okey, catatkan. Satu pun tak tulis lagi. Ada tak dan dalam tu? Tulis. Catatkan dalam kertas tu. Okey. Baik. Angkatkan hasil kerja kamu yang kamu cari kata hubung tadi. Angkat tinggi dia boleh tengok. Ada berapa ada kata hubung yang kamu temui dalam petikan? Okey. Angkat tinggi. Okey. Okey, baik. Ada apa tadi? Ada apa? Dan manakala lagi? Atau yang
Akan lagi. apabila Betul apabila. Okey. Dan atau yang ada apabila. Okey, bagus. Baik. Sekarang kita nak bina ayat berdasarkan kata hubung yang kamu jumpa, yang kamu temui dalam petikan tadi. Okey? Farah Zulaika, cuba bina ayat dan Ali dan Abu sedang bermain badminton di halaman rumah. Ali dan Abu sedang bermain badminton di halaman rumah. Okey. Terima kasih Farah Zulaika. Bagus. Okey. Siapa nak cuba lagi? Sekarang kita nak buat kata hubung atau. Atau. Okey. Okey Yasmin. Silakan Yasmin. awak rasa Mula dengan siapa? Atau. Yasmin atau. Maksud dia dua benda awak pilih apple atau orange. Awak pilih apple atau Orange. orange. Okey. Lalu yang terakhir kata hubung lalu. Okey, siapa nak cuba? Ada mustaqim? Cuba ada mustaqim. Bina ayat berdasarkan kata hubung lalu. Azman. Bangun tidur lalu terus ke tandas. Itu maksudnya dia melakukan kerja satu dan selepas tu dia melakukan sesuatu perkara yang lain. Okey? Itu maksudnya ni. Okey, baik. Tutup buku kamu. Okey. Baik. Yang benda yang paling penting sekali bila kita nak membina ayat ialah asas bina ayat yang betul. Okey? Sekarang kita akan mengenal pasti macam mana kita nak membina ayat berdasarkan bahan grafik. Berdasarkan bahan grafik seperti gambar, jadual dan sebagainya. Okey, pada hari ini cikgu bekalkan aktiviti kamu ialah aktiviti berkaitan gambar gambar tunggal. Baik, asas untuk membina ayat di bahagian mana? Penulisan. Bahagian A. Okey, ini langkah-langkah yang perlu kamu ikuti apabila kita hendak membina ayat. Okey. Baik. Cuba lihat grafik ni. Okey. Langkah pertama, bila kamu nak membina ayat berdasarkan bahan grafik, mula-mula kita buat apa? Sebelum tu kita buat apa? Kita lihat keseluruhan gambar. Apakah aktiviti yang dilakukan? Kena pasti tajuk dulu. Ni gambar tentang apa? Aktiviti apa? Gotong royong. Okey, arahan dia. Cuba baca arahan. Bina 5 ayat yang lengkap berdasarkan gambar gotong royong di bawah ini. Okey, yang ni adalah langkah pertama, baca arahan. Okey, dia nak perlukan apa dan juga tajuk. Pastikan kamu kena pasti tajuk sebab kita nanti bila kita nak membina ayat dia di mana, dia buat apa. Baik. Langkah pertama. Langkah kedua, bulatkan kata kerja. Pastikan kamu pilih gambar yang jelas, yang terang dan juga besar di hadapan kamu dan kamu pasti dia lakukan aktiviti apa. Jangan kamu kena pasti gambar yang ada separuh ataupun bagi belakang dia tak nampak, tak jelas bila kita nak membina ayat. Okey, langkah kedua, bulatkan aktiviti ataupun kata kerja. Okey. Seterusnya buat apa? Langkah seterusnya, langkah ketiga, senaraikan ataupun catat aktiviti yang terdapat dalam gambar. Macam tadi gambar ni menceritakan tentang apa? Aktiviti buat apa? Membuang sampah. Okey. Baik, kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Okey, penduduk kampung ni buat apa ni? Mencangkul tanah. Cangkul kita boleh guna untuk buat apa? Mengorek tanah. Okey, mengorek tanah lagi?
Tanam. Lagi? Maksud membuang rumput. Rumput rampai yang terdapat di kebun dan sebagainya. Okey, kita dah kena pasti aktiviti yang terdapat dalam gambar. Lepas tu apa perlu buat? Catat. Ya, memegang cangkul. Okey, siapa pernah guna cangkul kat rumah? Pernah guna? Pandai guna cangkul. Okey. Baik, seterusnya kita nak kena pasti aktiviti ketiga yang terdapat dalam gambar apa tu? Mengangkat batu. Mengangkat batu menggunakan apa tu? Tangan. Sarung tangan. Okey. Okey, macam biasa tadi. Catatkan aktiviti. Buat apa tadi? Mengangkut sampah. Di mana? Untuk apa? Untuk membersihkan kawasan. Nanti seterusnya kita kena pasti aktiviti yang keempat. Dia buat apa tu? Buat apa? Menolak kereta sorong. Apakah muatan kereta sorong tersebut? Sampah sarap. Okey. Kita kena pasti aktiviti dan juga catat aktiviti yang terdapat dalam gambar. Ini menolak kereta sorong. Okey. Jelas? Faham ya sekarang ada berapa aktiviti dalam gambar ni? 5 aktiviti yang kita telah kena pasti untuk memudahkan kita membina ayat. Okey. Baik, aktiviti seterusnya, aktiviti apa? Menebas. Menebas apa ni? Menebas pokok ataupun menebas rumput. Okey, kalau kita cantas bahagian atas pokok, kita panggil apa? Mangkat. Memangkas menggunakan gunting. Tengok kalau tukang kebun kita dia memangkas pokok di bahagian atas tu menggunakan gunting. Okey. Ini adalah asas untuk membina ayat, ya, membina ayat majmuk. Bila kata ayat majmuk, dia mesti ada kata apa? Kata apa? Kata hubung yang kita belajar tadi. Okey. Ini adalah asas membina ayat untuk bahagian A. Mula sekali siapa? Ya, siapa kita boleh memberi nama pada aktiviti tersebut, pada individu tersebut, ataupun kita beri gambaran. Seorang lelaki, seorang perempuan, seorang wanita. Kalau wanita muda kita panggil apa? Kalau yang dah berumur, dewasa kita panggil apa? Wanita. Okey, kalau muda lagi kita panggil apa? Remaja. Okey, kalau dia dewasa sikit panggil gadis. Ini perlu gambaran ataupun kita boleh letak nama di situ. Dan yang kedua, buat apa? Ini adalah asas membina ayat majmuk. Tadi kita dah kena pasti aktiviti dalam tu dan juga di mana. Okey? Di mana aktiviti tersebut berlaku. Kalau tadi, tuan-tuan yang tadi berlaku di mana? Di mana? Di mungkin kawasan kampung, di taman perumahan dan juga di halaman rumah. Kalau tadi tak halaman rumah kan? Sebab ramai ya. Okey, yang ni adalah asas bina ayat. Okey. Baik, kita akan melakukan aktiviti dalam kumpulan. Setiap kumpulan cikgu akan bekalkan dengan gambar. Okey. Cikgu akan bekalkan dengan gambar. Gambar grafik ayat gambar tunggal, ya. Sekejap lagi kita akan buat peta buih, ya, berdasarkan bahan grafik yang cikgu bekalkan nanti. Okey.
bukankan grafik dan juga keluarkan ni. Yang ni untuk kita membina ayat. Macam mana kita akan buat menulis aktiviti menggunakan peta buih. Ini salah satu kaedah pembelajaran writing lah ya. Okey. Baik. Apa yang perlu kamu lakukan? Langkah pertama tadi buat apa? Mula-mula sekali langkah pertama bila kita nak membina ayat bahan grafik. Okey, tulis tajuk. Okey, macam ni tajuk apa ni? Tajuk apa? Majlis perkahwinan. Selepas tu kamu nak buat apa? Langkah kedua. Teliti gambar dan bulatkan aktiviti yang berlaku dalam gambar. Okey, selepas tu nak buat apa? Langkah ketiga. Senaraikan, buat buih ya, buat peta buih dia, senaraikan aktiviti. Aktiviti yang terdapat dalam gambar. Sampailah kamu dapat berapa aktiviti kita nak cari? 5 aktiviti untuk bahagian apa ni? Bahagian A, penulisan. Dan seterusnya, langkah seterusnya, dia dah kamu kenal pasti aktiviti yang terdapat dalam gambar. Lepas tu nak buat apa sini? Bina ayat. Okey, bina ayat menggunakan jadual aktiviti. Okey? Jadual aktiviti yang ni. Okey? Siapa, buat apa, di mana, mengapa. Bila mengapa ni lah kita akan gunakan kata hubung seperti supaya, sambil, atau, manakala, untuk, apabila, dan kerana dan sebagainya. Okey, boleh? Boleh. Okey, cikgu akan bekalkan marker pen untuk kamu. Kita yang belum dah lagi. Okey. Okey. Okey, tulis tajuk. Langkah pertama. Okey. Simpan yang barang-barang yang tidak diperlukan atas meja. Kita perlukan ruang. Okey. Okey. Sekarang aktiviti dalam kumpulan. Tulis gambar dulu. Tulis tajuk. Sekarang langkah pertama. Simpan tahu. Okey. Langkah pertama, cari tajuk berdasarkan gambar masing-masing. Okey, tulis tajuk. Okey, tulis tajuk sekarang di atas. Tulis besar-besar. Tulis apa? Apa dah? Aktiviti. Dapat marker pen tadi? Okey. Para tulis. Okey. Okey, para tulis. Orang lain kena pasti aktiviti. Kita tajuk apa ni? Berkelah. Kita berkelah. Besar. Okey. Jangan kan membina ayat nanti ya. Dah? Ada sini? Okey. Okey, tulis pakai mahal. Tulis tajuk. Okey, boleh bincang dalam kumpulan. Ya, bincang dalam kumpulan. Tajuk apa ni? Gotong royong di mana ni? Taman Sains. Nanti tulis tajuk dia. Gotong royong di Taman Sains. Okey. Tak. Sekarang langkah kedua nak buat apa? Bulatkan aktiviti. Okey, cari aktiviti yang pertama. Bulatkan. Guna magic pen cikgu bagi tadi pun boleh. Yang warna merah ke apa? Okey. Terus buat peta buih ya. Dan tulis aktiviti yang terdapat dalam gambar. Boleh. Okey. Kena pasti. Langkah kedua sekarang. Bulatkan aktiviti.
Jangan pula banyak-banyak dulu. Tuliskan aktiviti dulu. Aktiviti satu dia buat apa? Menangkap gambar. Menangkap gambar boleh, merangkam gambar boleh. Lagi satu mengambil gambar. Okey. Pasal kata yang kita boleh gunakan. Okey, bagus. Gunakan dia. Tulisan ni, tulis nombor. Senang kita nak kena pasti. Kalau abang buat besar sikit dia punya tu peta buih dia tu. Okey. Bulatkan satu-satu. Tulis di sini. Buat peta buih dia. Bulatkan buih dia. Tulis aktiviti di luar. Okey. Buat buih bulat. Macam kita selalu buat peta buih. Okey. Okey, berdasarkan ni macam ni. Okey, letak aktiviti di sini. Okey. Okey. Letak aktiviti. Okey. Okey. Kita bagi besar sikit. Nanti kita akan bentangkan ke hadapan nanti. Okey, cepat sikit. Tulis aktiviti, ya. Mengganti boleh, mengorek boleh. Saya pilih buat buih dia. Sebab kita menggunakan kita menggunakan peta buih. Okey. Jadi keluar besar sikit. Kita punya apa dia? Bila di atas tadi kan memangkas. Okey. Ada kumpulan yang dah siap dah cari kena pasti aktiviti? Okey, kalau dah ada okey. Cepat sikit. Yang ni boleh turun sini. Ambil salah satu ni. Okey, perlihatkan dalam kumpulan. Dua, membina istana pasir. Okey, mana apa dia? Bermandi manda. Okey, mandi manda. Pakai warna lain nanti dia tak nampak sebab tadi dah kat kamu warna biru. Okey, dah kena pasti 5-5. Okey. Okey, kalau dah siap, kertas cikgu betulkan ni untuk kamu membina ayat. Okey, pastikan pilih nombor. Nombor ayat pertama tadi. Berdasarkan peta, berdasarkan jadual aktiviti. Siapa? Berlayar dengan siapa? Siapa? Dia buat apa? Di mana? Mengapa? Okey, dah siap? Sekarang bina ayat. Okey, bina ayat. Pilih ayat nombor 1 ni. Bina
Okey, perlukan masukan lagi. Surah bidang satu ayat. Surah bidang satu ayat. Okey. Jadi kita akan membuat pembentaran. Ya. Dua orang ramai, setiap orang juga akan bekalkan dengan blue tab ya, untuk kita masa persamaan lagi ya. Kita bekalkan di hadapan dulu. Siapa, buat apa, di mana, mengapa. Mengetuk. Mengetuk waktu. Pastikan kamu menggunakan struktur ayat yang betul. Ikut panduan ni, siapa, buat apa, di mana, mengapa. Surah bidang satu ayat. Surah bidang satu ayat. Tak muat letak di bawah. Okey, ada dah siap? Ada bukan dah siap? Okey, laparan dah siap. Yang dah siap dekatkan ni kat belakang, kita akan buat pembentangan kunci. Pada dah, satu ayat lagi pada. Yang ketiga. Okey, siap. Bermain. Ada kepala yang dah siap? Okey? Okey, dah siap. Okey, dah siap? Okey, yang dah siap, kita boleh membuat pembentangan. Okey, ada masa 2 minit lagi untuk kita buat pembentangan. Okey, kumpulan Farah
dah siap? Okey. Okey, tak apa. Okey dah. Okey, Zaris pergi dekat tu dulu. Dekat whiteboard. Dekat sana. Bawa yang letakkan. Okey, bawa yang masing-masing. Dekatkan berdasarkan aktiviti tadi. Pergi lekatkan. Ada buset dekat belakang. Okey, lekatkan dekat ni tadi. Nombor 1, lekatkan berdasarkan aktiviti tadi. Nombor 1, bermain bola. Kat mana adik dia? Okey. Naik. Okey. Mandi. Mandi saja. Okey. Okey, kali dua ya. Dekatkan. Okey. Okey, nanti pada ketua kumpulan akan bentang dan baca ayat yang telah kamu bina bersama kawan-kawan kamu tadi. Okey. Okey. Okey, baik. Kumpulan yang lain, tolong berhenti menjawab. Okey. Berhenti membuat perbincangan. Okey, tolong tumpukan perhatian. Okey, faham? Faham? Bentangkan ayat yang kamu buat dalam kumpulan tadi. Okey. Okey, semua beri perhatian ya. Semua pandang ke hadapan. Okey. Para Zulaikha akan menerangkan aktiviti yang telah berdasarkan grafik tadi. Ya. Baca ni. Okey. Dia sana sini. Okey. Aktiviti, baca berdasarkan bertemu tadi. Aktiviti pertama apa? Bermain bola. Okey, kawan-kawan yang lain duduk. Okey. Ayat yang telah dibina tadi? Okey, Karina dan Melvin sedang bermain bola sepak tepi pantai dengan gembira. Okey, nombor 2, aktiviti dia apa? Okey, ayat buat sikit para Zulaikha. Okey, bersama-sama. Dan ayat yang ketiga, aktiviti yang ketiga ialah apa? Memakan bekalan. Okey, ayat yang telah dibina? Okey. Dan aktiviti yang kelima? Aktiviti yang keempat? Bermandi manda. Okey, ayat yang telah dihasilkan? Okey, di tepi pantai Merdeka. Dan aktiviti yang kelima? Bersiap-siap di tepi pantai. Okey, ayat yang telah dihasilkan, yang telah dibina? Okey, baik. Terima kasih tepukan untuk para Zulaikha. Okey. Okey. Baik, yang kumpulan yang belum lagi simpan, nanti kita akan lekatkan di dalam kelas aktiviti yang telah kamu lakukan. Okey, sekarang jelas tak bagaimana nak membina ayat? Jelas tak? Macam mana asas membina ayat? Mulakan apa? Ada apa? Siapa? Buat apa? Di mana? Mengapa? Okey, jelas. Okey. Baik, cikgu ada masa lagi untuk kita juga dah sediakan lembaran kerja. Okey. Jadi berdasarkan
gaya hidup sihat ya. Ini aktiviti secara individu. Okey. Okey. Gunakan kaedah membina adat yang sama. Okey, sekarang semua dah dapat lembaran kerja? Okey, lembaran kerja ni berkaitan dengan apa? Tajuk apa? Sama meja. Ya? Apa ni? Aktiviti apa ni? Melakukan gaya hidup sihat di taman rekreasi. Okey, sekarang kena pasti tajuk. Okey, tulis tajuk langkah yang pertama. Okey. Langkah yang pertama, tulis tajuk dulu. Gaya hidup sihat boleh. Okey, ataupun bersenam di taman rekreasi. Okey, langkah yang kedua nak buat apa? Langkah yang kedua, Dia ketika gambar. teliti gambar, bulatkan gambar. Okey, bulatkan gambar. Bulatkan gambar, tulis aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut. Bulat. Catatkan aktiviti dalam gambar. Okey, catatkan ke-5 aktiviti dalam gambar. Okey, dah catat ke-5. Okey. Baik, sekarang ni ada Musyakim dah mengenal pasti 5 aktiviti yang terdapat dalam gambar. Ada tulis aktiviti dah? Catat. Okey. Okey, siapa yang dah siap mencatat? Okey. Okey. Mendayung perahu. Okey, dah. Dah semua dah siap? Mendayung perahu. Mendayung perahu. Okey, siapa yang dah siap? Ke-5 aktiviti yang dah kena pasti. Okey? Dah ada? Okey. Baik, kelas beri perhatian sebab kita nak dengar aktiviti yang telah dikenapasti oleh Ada. Okey, bantu Ada baca aktiviti yang pertama. Ya, sama tak dengan aktiviti yang kamu jumpa dalam bahan grafik tadi? Okey, aktiviti yang pertama Ada? Mengayuh perahu. Mengayuh ke? Mendayung perahu. Aktiviti yang kedua? Membaca surat khabar. Ada tak yang kamu temui yang catat tadi? Okey, yang ketiga? Berjogging. Okey, yang keempat? Berkayak. Dan yang kelima? Melihat pemandangan. Okey? Baik. Tadi kamu dah kena pasti sebagai kerja rumah kamu balik bina selepas ni bina 5 ayat berdasarkan gambar bahan grafik tadi. Okey. Baik. Ganti menulis sekarang. Okey. Macam mana? Siapa dah objektif kamu? Dapat bina dah ayat majmuk? Dapat bina dah? Macam mana asal bina ayat? Asal bina ayat? Siapa? Dah dapat? Di mana? Apa? Yang ini adalah asas membina ayat majmuk yang boleh kamu gunakan dalam penulisan bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian C karangan. Okey.
Murni. Okey, sedia? 1, 2, mula. Baik hati, hemat tinggi, kesyukuran menghormati, kasih sayang kerjasama, kejujuran berani, kerajinan, kesabaran, menghargai kebersihan, tanggung jawab, berdisiplin, berusaha rasional, semangat bermasyarakat. Okey, yang ini adalah antara nilai Murni yang kita selalu dapat dalam. Okey, berdasarkan petikan yang telah kamu baca tadi, sepanjang pembelajaran kita tadi, apa nilai Murni yang telah kamu kena pasti? Apa pertama dari segi teks tadi? Teks yang kita baca. Tadi kita baca tentang apa? Kerjasama. Kerjasama menentukan apa? Aktiviti dalam kumpulan. Lagi? Angkat tangan. Siapa yang nak jawab? Angkat yang sini. Kesabaran. Okey. Kesabaran yang macam mana? Siapa melakukan? Aktiviti. Berdasarkan teks yang kita cari tadi tu, gaya hidup sihat tadi tu, menghilangkan stres dan sebagainya. Apa nilai yang kamu dapat? Kita nak buat apa? Buat apa? Rasional. Okey, Fiazi? Baru. Rasional? Buat apa rasional tu? Rasional melihatkan tubuh badan. Contohnya bijak. Bijak sekiranya kita ada masalah, contohnya stres dan sebagainya, kita adalah buat apa? Buat apa? Bijak. Bijak menangani stres, yang seperti yang kita belajar sebelum ni. Macam mana nak bijak menangani stres ni? Salah satu. Bangun pagi. Okey. Bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Okey, Yasmin kata bangun awal pagi. Jadi kita tak kelam kabut. Okey, bila kita bangun awal, tak ada yang tertinggal buku dan sebagainya. Okey? Ada? Macam mana kita nak menangani stres tadi? Senang. Okey? Bersenam. Terang sikit macam mana? Kesan bersenam kepada menghilangkan stres tu? Menyihatkan tubuh badan. Dapat menyihatkan tubuh badan. Bila tubuh badan kita sihat, Otak pun cerdas. otak pun cerdas. Okey lagi? Okey, Syazwan. Okey, terima kasih Adam. Syazwan? Ceritakan masalah pada keluarga. Menceritakan masalah keluarga. Okey, Syazwan. Selalu Cik bangun Syazwan. Selalu masalah apa yang kamu selalu cerita kat keluarga? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peperiksaan. Lagi? Okey, terima kasih Syazwan. Okey? Danish? Persediaan awal. Membuat persediaan awal. Contohnya pada bulan September nanti kamu akan menghadapi satu apa? Ya. Peperiksaan yang penting dalam hidup kamu, kita buat persediaan. Jadi, pentingnya kita membuat persediaan awal, bijak menangani masalah. Bila kita ada masalah, kita cerita dan sebagainya. Itu dah nilai-nilai yang terdapat sepanjang pembelajaran kamu tadi. Okey? Jelas? Baik, jadi cikgu ada bekalkan yang ni sebagai kerja rumah kamu. Okey? Baik, sekian. Terima kasih.